Kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang pertama. Yang kedua, macam biasa kalau kelas saya lah. Kita zikir baca zikir petang. Mana ni? Zikir petang. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang rasulah. Yang maksud aku redha Allah itu Tuhanku dan agama Islam itu sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Cara 9, muka dicegah hidup berkat. Ini ada di muka surat 52 sehingga 58. So yang ni saya bagi tahu secara ringkas sahaja. Berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan diri kita, kehidupan murid dan kehidupan pelajar dan kita dewasa nanti, benda-benda perkara ni yang kita perlu ambil berat sebenarnya. Sebab tu yang pertama sekali kita tengok contoh, bukan contoh, dia punya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan sedikit dia punya hadis dia yang tak ada buku teks, boleh tengok di skrin. An Abi Sa'idin Al-Khudri. So nanti saya beritahu siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalikal adhaful iman. So yang maksud awak tengok dia punya terjemahan maksud saya letakkan di bawah, yang bermaksud man ra'a minkum munkaran, yang maksud sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wazalika ad'aful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. So untuk dia punya spektrum ilmu, siapakah Abu Sa'id Al-Khudri? Abu Sa'id Al-Khudri merupakan salah seorang yang pakar dalam bidang hadis dalam kalangan sahabat. Kalangan sahabat ni ada dalam lebih kurang 1400 lebih, 140,000 sahabat. So bukannya semuanya alim, bukannya semua pakar. Cuma Abu Sa'id Al-Khudri memang merupakan seorang pakar dalam bidang hadis. Nama sebenar beliau ialah Sa'id bin Malik bin Sinan, berketurunan daripada kaum Ansar dan dalam suku kaum Bani Khazraj. Ini macam kita dah pernah dah tahu dia punya sirah. Untuk Islam di Madinah ada terbahagi kepada dua, iaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansar. So yang ni ialah Sa'id Al-Khudri ni dia berada dalam golongan Ansar, iaitu yang memang dah berada di Madinah. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. So ni maksud Sa'id Al-Khudri, dia punya riwayat hidup. Itu yang pertama lah untuk hadis. Tengok, kenapa loading ke apa ni? Sekejap. Kalau macam ni nampak? Kena saya kena pinkan kemungkaran. Nampak Nampak. Tu tak apa, saya present macam ni saja supaya semua orang nampak dan faham apa yang saya nak sampaikan. Okey, untuk kemungkaran ni saya ambil dalam buku teks muka surat 53. Semacam biasa, mungkar dari segi bahasa dia punya maksud ialah perkara atau perbuatan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Itu yang pertama dari segi bahasa. Apa-apa benda kan, perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat, sebagai contoh lah korek hidung dalam kelas, itu perbuatan perkara mungkar ke perkara yang terpuji? Cuba jawab.
korek hidung dalam kelas. Perkara munkar ke perkara yang terpuji? Perkara yang munkar kalau segi sudut bahasa ni. Sebab kita dianggap buruk oleh akal sihat. Yang pertama, so anda kata perkataan yang buruk. Maksudnya awak bercakap secara kasar. Pun dikira sebagai perkara yang munkar. Okay, dari segi bahasa lah. Ataupun dari segi istilah dia lebih spesifik untuk Islamik. Iaitu perbuatan ataupun perkataan yang ditegak oleh syarak dan yang melanggar perintah Allah. Tak kisah apa-apa perbuatan, apa-apa perkataan yang ditegak ataupun dilarang oleh syarak, yang tu ialah kemungkaran ataupun maksiat. Semestinya maksiat lah. Ataupun perkara yang mungkar. Tu untuk dari segi dia punya definisi. Kita tengok contoh contoh kes. Dia nampak kan? Tengok contoh kes, tengok gambar yang saya paparkan ialah realiti yang semasa yang memang peringkat remaja awak akan nampak benda depan mata.